Rita, silakan. Baik Atika, Lembaga Pelancongan Sabah STB akan sentiasa menyokong inisiatif pembangunan pelancongan desa berasaskan komuniti di negara ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga pengerusi STB, Datuk Johnston Bangkoi berkata pihaknya giat mengenal pasti produk destinasi luar bandar baharu untuk diperkenalkan terutama apabila sempadan negara dibuka semula 1 April ini. Antara produk eko pelancongan baharu berpotensi ialah kem Ratau Site di Kampung Ratau, laluan mendaki Sanggot Hill di Kampung Lokup dan laluan mendaki Watu Kokoluton di Kampung Talantang, Kiulu. Lokasi berkenaan dibangunkan dengan peruntukan dana daripada Yayasan Rhythm dan Good Shepherd Service. Pihak berkenaan turut menyumbang dana untuk pelaksanaan projek komuniti di kampung-kampung terlibat. Yang penting ialah kesedaran itu dulu. Kita mempunyai alam semula jadi yang belum terkacau, cantik. Jadi kita ingin melihat penduduk kampung untuk take advantage keunikan yang kita ada ini, yang belum terganggu. Datuk Johnston memberitahu RTM selepas pelancaran projek Community Adoption dan pembukaan eko pelancongan Kampung Lokup, Kampung Ratau dan Kampung Talantang di Kiulu. Projek komuniti berkenaan merangkumi sokongan akademik seperti kelas tambahan kepada pelajar memerlukan. So this program was in sync with the trust areas that we were looking at. And we wanted to do 5 trusts. One is preschool, one is academic support for school children, then youth empowerment. Kami bagi sokongan akademik untuk kanak-kanak lah kan. Jadi apa yang kami buat di sana, kami melatih community untuk menjadi facilitator atau tutor lah. Bagus, saya serukan ini kan harus diteruskan lah. Kan yang ulang kaji pelajaran yang masa PKP kan kena bantu melalui tuition lah. Yang kalau tiada tuition kan, kalau saya rasa kalau di rumah saja kalau tiada tuition mungkin diorang terdapat ulang kaji sama pelajaran diorang. Kalau dapat ikut tuition, kalau subjek sains boleh mengulang kaji pelajaran. Seramai 48 pelajar SK Lokup mendapat manfaat daripada projek yang dijayakan pada belia kampung berkenaan. Sementara itu, Persatuan Hotel Malaysia Mah Sabah turut bersedia sepenuhnya untuk menerima kedatangan pelancong antarabangsa pada 1 April ini. Pengerusinya Hafizan Wong menyifatkan pembukaan sempadan negara nanti sebagai sesuatu yang positif dan memberi kelegaan besar kepada pemain industri perhotelan. Mah Sabah kini menunggu jadual penerbangan luar negara ke Sabah bagi memudahkan pihaknya mendapat gambaran jumlah ketibaan pelancong sekaligus bersedia menyediakan bilik penginapan yang cukup. Cabaran yang terutama kami nampak ialah dari segi jadual penerbangan dari antarabangsa masuk ke Sabah terus. Di mana contohnya sebelum pandemik ni, kita di Sabah ni seminggu ada lebih kurang 125 jadual pelancongan dari luar masuk ke Sabah terus. Tapi masa sekarang ni kami belum ada dengar apa-apa di berita ni. Jadi mungkin satu cabarannya untuk meningkatkan prestasi pencapaian hotel. Hafizan dalam temu bual bersama RTM di Kota Kinabalu turut memberitahu pihak hotel juga bersedia membuat penambahan jumlah kaki tangan mengikut keperluan. Beberapa hotel juga telah menerima tempahan dari luar negara seperti England. Tambah beliau, selain mengharapkan pelancong luar negara, pelancong domestik dan sokongan kerajaan juga penting bagi memastikan industri perhotelan dapat bertahan dan pulih seperti sedia kala. Baik saudara, sempena sambutan Hari RTM ke-76 tahun kali ini, kami bawakan bingkisan dari stesen radio Sandakan FM. Bagi stesen radio komuniti ini, pelengkap petugas belakang tabir yang bersiaran adalah melalui kelab peminatnya. Lahir lebih 10 tahun bukanlah setakat pendengar, malah sudah menjadi sebahagian kecil keluarga penyiaran. Kesetiaan itu, maka lahirlah kawan pendengar setia Sandakan FM. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Kunor Hidzwan Ahmad. Pastinya kami akan berkongsi lagi informasi bersama-sama dengan anda dan juga lagu-lagu hiburan terus kami sajikan untuk anda sepanjang tengah hari ini.
Bermula dengan sebagai pendengar di frekuensi 90.1 MHz, kemudian melibatkan diri dengan aktiviti Sandakan FM bukanlah disebabkan populariti tetapi amalan membantu dalam komuniti. Sesuai dengan tagline bersamamu, kawan pendengar setia Sandakan FM ini adalah melibatkan segenap peringkat dan umur sentiasa hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Justru kehadiran keluarga pendengar setia ini memain peranan menyumbang kemajuan dan peningkatan pendengar siaran radio RTM Sandakan. Memberikan impak dan juga peranan yang cukup besar sekali untuk siaran Sandakan FM ni kerana mereka sentiasa menyokong, mendengar dan juga mengikuti perkembangan Sandakan FM. Mendorong kepada pendengar-pendengar lain untuk mendengar siaran Sandakan FM. Malah pendengar setia ini amat arif dengan pelbagai rancangan-rancangan terbitan Sandakan FM setiap hari dan akrab dengan penyampai. Mereka juga sentiasa bersedia membantu sekiranya diperlukan sama ada antara sesama pendengar mahupun melengkapkan program seperti siaran radio di lokasi, Bintang Sandakan FM, Jelajah Ramadan mahupun program kemasyarakatan. Kerjasama daripada pendengar setia Sandakan FM, apa jua rancangan-rancangan terbitan terutama sekali rancangan di luar ya. Untuk Sandakan FM mereka dapat membantu kita dari segi tenaga untuk memeriahkan dan juga melancarkan lagi program-program yang diadakan. Amat bersyukur kerana staf-staf Sandakan FM tidak kira pangkat dapat memberikan kerjasama yang cukup baik dalam aktiviti-aktiviti yang kawan pendengar setia Sandakan FM lakukan. Lebih buat banyak aktiviti lah. Antaranya mungkin kita ada bagi yang meminati untuk hiking macam tu, kita ada aktiviti riadah. Selain itu kita akan adakan mungkin lawatan ke stesen radio RTM lah yang ada di Sabah. Kini kawan pendengar setia Sandakan FM mempunyai lebih 3,000 pengikut menerusi laman sosial Facebook sejak diwujudkan pada tahun 2010. Siaran Sandakan FM terus meniti kejayaan merentasi dunia tanpa sempadan dengan pelbagai rancangan menarik untuk semua lapisan masyarakat khususnya di daerah Sandakan. Seiring dengan slogan RTM terus unggul, teman setia anda dan Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari RTM ke-76 tahun. Muhammad Kunuriza Ahmad untuk berita RTM. Selamat Hari RTM yang ke-76 tahun. Selamat Hari RTM yang ke-76. Selamat Hari RTM ke-76, teman setia anda. Terbaik. Bersama kami santai hujung minggu pastinya di Sandakan FM bersamamu. Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah akan bekerjasama dengan Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB dalam siri jelajah ke-73 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Ia bagi menyampaikan maklumat berkaitan tenaga elektrik sekaligus mendengar permasalahan dihadapi penduduk. Pengarah UPPM Sabah Datuk Mat Bali Musah berkata, aktiviti turun padang berkenaan bagi memudahkan urusan rakyat. Jika ada permasalahan berlaku di kawasan rakyat yang mungkin ada masalah, mungkin mereka kita akan membantu di UPPM untuk sebagai pembicara supaya mereka dapat berhubung dengan ESSB lah. Dan mungkin ada pelbagai permasalahan mungkin yang boleh kita selesaikan bersama. Kita akan berkolaborasi dengan ESSB supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Beliau ditemui RTM dalam program sesi ramah mesra SESB bersama UPPM Negeri Sabah peringkat SESB Zon Metro Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob Jaafar menyarankan pengguna SESB untuk menggunakan aplikasi My SESB sekiranya ingin membuat sebarang aduan. So selain daripada kita call nombor 15454, pengguna SESB juga boleh membuat aduan direct kepada aplikasi My SESB yang mana dia boleh lodge di sana lah. So dengan itu respon tu lebih pantas, tidak perlu tunggu queue daripada telefon.
PAS Sabah dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO hari ini tampil membuka dapur rakyat untuk penduduk terjejas kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Tawau. Keprihatinan untuk mewujudkan perkhidmatan itu bagi memudahkan urusan pengendalian makna kepada penduduk serta sukarelawan termasuk mengedarnya ke pusat penempatan sementara PPS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan yang juga Setiausaha PAS Sabah berkata, dapur rakyat ini beroperasi setiap hari termasuk sepanjang bulan Ramadan dengan sokongan Sabah Relief, Iman K dan Yayasan Amal. Seramai 10 sukarelawan terlibat menyediakan 300 pek makan tengah hari dan makan malam setiap hari selain juadah berbuka dan sahur sepanjang bulan Ramadan. Dapur rakyat ini sekarang tengah menyediakan keperluan makanan harian kepada semua mangsa yang ditempatkan di sini, dan kita meletakkan sasaran berbincang tadi, insya-Allah kita akan sediakan makanan ini sampai kepada akhir Ramadan. Jadi penduduk yang ada di sekitar sini nanti boleh datang. Beliau memberitahu RTM selepas merasmikan dapur rakyat dan menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas kebakaran di Masjid Kampung Kurnia Jaya Tawau. Dalam kejadian 17 Mac lepas, kira-kira 700 rumah di Kampung Kurnia Jaya musnah terbakar menyebabkan lebih 500 keluarga hilang tempat tinggal. Saudara, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Berita Wilayah. Silakan.